Assalamualaikum. Dan salam sejahtera. Saya Syahrizal Kemalul Arifin dan rakan setugas. Akmal Salim. Baik, kita memperkenalkan begini kerana kita nak melihat program ini secara lebih santai. Kerana topik yang kita bawakan pada hari ini memerlukan pemahaman yang cukup jelas daripada penonton di rumah. Kita membawa tajuk berkenaan dengan lebih kurangnya adalah Sarawak menuju ke arah kelestarian alam sekitar. Kenapa kita memperkatakan perkara ini? Kerana kebelakangan ini negeri Sarawak sebenarnya telah diperkatakan di negeri-negeri lain dan juga negara dunia secara umumnya memperkatakan tentang usaha terbaharu negeri Sarawak untuk memperkenalkan tenaga boleh baharu yang ramai pun dah telah maklum berkenaan dengan tenaga hidrogennya, solarnya dan sebagainya. Tetapi kita nak tahu kenapakah perkara-perkara ini ataupun tenaga boleh baharu ini diketengahkan. Apakah puncanya? Jadi untuk memperkatakan tentang punca ini, kita bawakan ke Dialog TVS adalah merupakan siapa, Akmal? Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar, Dr. Hazlan Abang Hibni. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini, Doktor. Sama-sama. Baik, Doktor. Kalau kita nak memahami secara lebih jelas, kalau kita lihat daripada nama kementerian itu sendiri, Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak. Sebelum tenaga itu pasti merujuk kepada alam sekitar itu. Tapi kita nak faham kepada umum yang di luar sana ingin faham berkenaan dengan kelestarian alam sekitar itu bagaimana sebenarnya di Sarawak. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam Sarawakku sayang dan salam Sarawak maju makmur. Mula-mula sekali kita harus berterima kasihlah kepada pucuk kepimpinan Sarawak, iaitu tak lain dan tak bukan yang amat berhormat Premier kita, Datuk Tinggi Tan Sri Abang Abdul Rahman Zohari Tun Openg, kerana telah mempunyai satu wawasan dan idea dan juga kepimpinan yang berani untuk menuju ke arah kelestarian alam sekitar. Ini disebabkan oleh kesedaran kita semua terhadap betapa pentingnya untuk kita menjaga kelestarian alam sekitar. Oleh kerana asasnya adalah apabila suhu di planet bumi telah meningkat lebih daripada 1.5 darjah Celsius daripada sebelum ataupun pra zaman industri, era industri, maka berlakunya kepanasan bumi. Ya? Dan apabila bumi begitu panas sekali, maka berlakunya perubahan iklim. Dan perubahan iklim ini boleh kita lihat berlaku di seluruh dunia. Contohnya berlakunya banjir yang besar, hujan yang luar biasa, ribut taufan, dan macam-macam lagi, bencana alam. Dan ini disebabkan oleh gas yang dinamakan gas rumah hijau ataupun greenhouse gases, yang terdiri daripada carbon dioxide, methane, nitrous, dan juga sulfur dioxide dan juga beberapa gas lain. Tetapi gas yang paling berbahaya yang menyebabkan meningkatnya suhu dunia adalah gas karbon dioksida. Gas ini boleh menahan banyak haba, yang paling banyak boleh menahan haba, dan disebab itulah suhu dunia ini meningkat dengan perlahan sejak 200 tahun yang lalu, iaitu zaman era perindustrian, industrial revolution. Jadi kita tahu apa sebabnya, iaitu gas karbon dioksida dan juga methane. Dan gas-gas ini dikeluarkan daripada penggunaan bahan api gas dan fosil, gas dan fosil, minyak, petroleum. Dan daripada petroleum inilah dan penggunaan banyak gas dan petroleum menyebabkan lebih banyak karbon dioksida dan methane dan juga gas-gas lain tersebut dikeluarkan. Jadi kita dah faham tentang dasar saintifik ini, maka lebih mudahlah kita untuk mengawal perubahan iklim dan juga peningkatan suhu. Tetapi ianya mestilah dilakukan oleh seluruh dunia.
Kerana pada tahun 2015 ada satu perjanjian yang dinamakan Paris Agreement 2015 di mana 195 negara di dunia telah pun setuju untuk melaksanakan langkah-langkah untuk mengurangkan pengeluaran karbon dan juga mementingkan ataupun committed terhadap kelestarian alam sekitar. Jadi inilah asasnya, iaitu perubahan iklim yang disebabkan oleh penggunaan gas dan minyak dalam industri dan juga dalam pengangkutan. Jadi Sarawak sebagai sebuah wilayah yang besar, iaitu saiznya adalah lebih kurang sama saiz dengan Semenanjung, 12.4 juta hektar saiznya, dan 62% daripada saiz tersebut adalah terdiri pada pokok-pokok hutan, bakau dan juga belukar, tanah gambut. Tanah gambut. Jadi inilah merupakan stok karbon. Kerana pokok-pokok ini melalui proses fotosintesis, pokok menyedut semua karbon dioksida dan gas-gas yang berbahaya tersebut dan menghasilkan oksigen. Jadi karbon dioksida yang tertinggal di dalam pokok yang kita sebutkan sebagai karbon akan tetap terus berada di dalam pokok-pokok dan bakau tersebut. Ya? Dan ini merupakan stok karbon yang disimpan oleh hutan, bakau dan juga tanah-tanah gambut tersebut. Dan Sarawak mempunyai stok karbon. Kita telah pun mengira secara estimate stok karbon kita adalah di antara 750 juta tan dan maksimumnya adalah 1 bilion tan. Dan sekarang ini dunia banyak. Dan dunia mempunyai satu mekanisme untuk memperdagangkan karbon stok tersebut melalui carbon trading, melalui perdagangan karbon, iaitu dengan mengira kredit karbon. So satu kredit karbon adalah sama dengan 1 tan karbon. Dan nilai pasaran di dunia sekarang adalah di antara 8 USD dolar 1 tan ke maksimumnya adalah 120 dolar USD 1 tan. Bergantung kepada kualiti karbon. Ya. Dan Sarawak telah pun menggubal dasar-dasar dan juga undang-undang ordinance tanah dan juga ordinance hutan untuk membolehkan pemilik-pemilik tanah yang mempunyai banyak pokok untuk mencebur diri di dalam bidang perdagangan karbon. Jadi selain daripada kita boleh menyelamatkan bumi melalui mengurangkan penebangan pokok, kita juga boleh mendapat hasil daripada penjualan karbon. Jadi inilah sebabnya Sarawak begitu fokus sekali untuk mencebur diri dalam industri kelestarian alam sekitar. Yang kedua, Sarawak juga mempunyai potensi untuk menjadi penyimpan karbon yang dilepaskan oleh negara-negara ataupun kawasan yang mempunyai industri yang banyak mengeluarkan karbon. Banyaklah negara-negara industri di rantau Asia yang mengeluarkan karbon dan juga kita tahu berapa jumlah karbon-karbon yang dikeluarkan. Dan sekarang kita mempunyai teknologi untuk memerangkapkan karbon dioksida yang dilepaskan itu, dicairkan dan disimpan di dalam tangki besar-besar dan disimpan di dalam telaga-telaga minyak yang sudah terpakai di perairan Sarawak. Dan di perairan Sarawak kita mempunyai 1,665 telaga minyak yang sudah terpakai, yang kosong dan boleh digunakan untuk menyimpan karbon-karbon tersebut. Dan potensi penyimpanan karbon di dalam telaga minyak itu adalah 9 bilion tan. Seluruhnya. 1,600 tu seluruhnya adalah 9 bilion tan dan boleh meningkat lagi. Ya. Jadi inilah akan merupakan satu pendapatan baru untuk Sarawak. Sebab kita akan mengenakan levy karbon dan charge sewa untuk simpanan karbon tersebut dan sebagainya. Jadi kenapa sebenarnya YB Doktor
kita melihat CCUS itu pemerangkapan, penggunaan dan juga penyimpanan itu Sarawak lakukan. Kenapa tidak ada negara-negara lain yang dilihat sehingga menyebabkan negara Asia sendiri begitu berminat dengan usaha kerajaan negeri Sarawak? Kenapa tidak ada di tempat lain? Ya, ada beberapa sebab. Yang pertama adalah sebab lokasi Sarawak. Sarawak terletak ataupun perairan Sarawak terletak di luar ring of fire ataupun di luar jajaran gunung berapi, volcano, gunung berapi dan juga gempa bumi. Jadi maknanya perairan Sarawak itu adalah kawasan yang stabil. Kerana untuk menyimpan karbon, kita memerlukan satu kawasan yang stabil. Di dunia ini hanya ada 3 kawasan yang boleh menyimpan karbon di perairan, iaitu di Norway, di Amerika, Houston, dan di Sarawak. Hanya 3 saja di dunia. Yang lainnya semuanya satu kebanggaan. Satu kebanggaan untuk Sarawak. Bukannya satu kebanggaan saja, tapi ini merupakan satu anugerah Tuhan. Ya, anugerah ilahi kepada rakyat Sarawak dengan adanya satu tanah yang luas, 12.4 juta hektar. Di atas tanah itu ada banyak pokok, 62% pokok, dan juga atas tanah itu mempunyai banyak sungai, 300 lebih sungai, dan kita boleh membina ampangan-ampangan hidro. Kita mempunyai 4 ampangan hidro yang besar dan boleh menjanakan 5,400 megawatt sekarang dan akan meningkat lagi. Dan juga kita boleh menyimpan karbon tersebut. Dan dengan adanya matahari dan hujan yang banyak, kita boleh menjalankan industri solar dan juga solar terapung dan juga industri hidrogen. Ya. Baik. Itulah merupakan anugerah. Anugerah itu. Anugerah. Betul tu YB Doktor. Kalau kita nak lihat je apa yang dikatakan oleh YB Doktor tadi, bukan anugerah itu tidak disia-siakan. Itu adalah merupakan satu yang kita nak lihat daripada sudut betapa prihatinnya menggunakan ilmu pengetahuan yang ada, kepakaran yang ada untuk memanfaatkan anugerah Tuhan itu sendiri berkenaan dengan karbon kawasan itu sendiri. Dan Sarawak merupakan 3 tempat yang boleh dikira sebagai paling istimewa lah bagi saya untuk dilihat bahawa memang selepas ini memang hanya ada di rantau Asia, pastinya Sarawak menjadi tumpuan untuk CCUS ini, untuk pemerangkapan karbon ini. Jadi kita ingin YB Doktor untuk bercerita lebih lanjut, kerana saya faham yang di rumah masih belum lagi faham secara menyeluruh sebenarnya. Saya lihat Akmal tadi ada berkerut sikit masa awal-awal, tapi bila dah dalam 5 minit selepas YB Doktor menerangkan berkenaan dengan perkara tersebut, dia dah ada cerah sikit, dia dah faham bahawa inilah hala tuju kelestarian alam sekitar yang dibawa menjadi misi oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Jadi kita ingin berhenti rehat terlebih dahulu. Kita akan bawakan selepas ini apakah yang bakal diperkatakan oleh YB Dr. Hazlan Abang Hibni selepas ini. Kembali selepas ini. Baik, masih lagi bersama kita sekarang di studio, iaitu Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hibni. Dan bertemu semula dalam Dialog TVS kali ini. Syah, sebenarnya topik kita pada hari ini sangat menarik untuk dibincangkan. Betul. Kerana Sarawak seperti yang kita sedia maklum, amat mengutamakan pembangunan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Dan kita juga sedia maklum bahawa Sarawak sangat kaya dengan sumber aslinya. Jadi Datuk, untuk menerangkan dengan lebih lanjut perkara ini, bagaimana dari pihak kerajaan sendiri untuk memastikan usaha kita untuk bersih pelapasan karbon di wilayah ini pada tahun 2050 ini tidak tertangguh? Ya, sebenarnya Sarawak adalah carbon negatif. Kita negatif. Kita not even net. Sebab disebabkan oleh banyak pokok-pokok tadi, yang 62%. Namun demikian, kita juga harus merancang ke depan apakah langkah-langkah untuk kita melestarikan lagi alam sekitar kita di Sarawak, sebab kita nak memastikan bahawa segala produk-produk yang dihasilkan melalui industri-industri di Sarawak adalah dilabelkan sebagai hijau ataupun eco label.
So Sarawak telah pun memulakan langkah ini lama dah, sejak tahun 1985. Apabila kita Awal lagi. Ya. Apabila kita membina ampangan hidro yang pertama di batang air yang boleh meluarkan kuasa tenaga elektrik hidro sebanyak 108 megawatt. Dan sekarang ini di batang air kita juga sedang membina projek solar terapung sebanyak 50 megawatt untuk meningkatkan lagi kuasa tenaga hidro dan tenaga hijau. Jadi tenaga hidro adalah merupakan langkah pertama dan juga merupakan game changer untuk Sarawak. Lebih-lebih lagi apabila Sarawak telah pun membeli ampangan hidro Bakun pada tahun 2017. Ya, Sarawak membeli, dan inilah yang merupakan titik tolak terhadap penghasilan tenaga hijau untuk Sarawak. Dan setelah itu kita membina lagi banyak ampangan lah, contohnya Murum, Bakun, dan lebih banyak lagi di Terusan, Limbang dan sebagainya. Dan kita meningkatkan lagi pengeluaran tenaga boleh digunakan melalui solar, iaitu solar terapung. Dan semua ampangan hidro tadi akan dilengkapkan dengan solar-solar terapung, dan kita boleh meningkatkan lagi jumlah kuasa itu selain daripada membina cascading dam ataupun ampangan yang bertingkat-tingkat, yang kecil, yang bertingkat-tingkat. Semua itu kalau dijumlahkan boleh mengeluarkan penambahan sebanyak 3,000 lagi megawatt pada tahun 2030. Ya. Maksudnya ada dua fungsi di situ. Ya, ada dua fungsi. Dia boleh meningkatkan lagi. Ya. Jadi pada tahun 2030 jumlah tenaga kita akan meningkat kepada 8,000 megawatt. Dan setelah itu, selepas itu kita akan tingkatkan lagi melalui banyak lagi teknologi baru yang akan dibawakan. Dan ini adalah langkah yang paling penting sebab apabila kuasa tenaga kita adalah daripada tenaga hijau, daripada hidro, bermakna semua industri kita adalah industri hijau. Termasuklah kalau kita mencuba diri dalam industri hidrogen yang telah diluluskan. Ada 2 projek industri hidrogen di Bintulu pada tahun depan dan akan siap pada tahun 2028. Hidrogen yang dikeluarkan adalah hidrogen hijau dan mempunyai nilai yang tinggi sebab ianya berpunca daripada tenaga hijau dibandingkan dengan negara-negara lain yang menghasilkan hidrogen juga tetapi menggunakan sumber tenaga lain. Contohnya mereka menggunakan nuklear ataupun arang ataupun minyak dan gas. So di Sarawak kita ada kekuatan kita adalah tenaga hidrogen. Ya. Selain daripada tenaga matahari melalui solar dan insyaAllah mungkin dalam masa yang terdekat melalui tenaga angin daripada perairan Sarawak. Ya. So inilah merupakan perkara yang paling penting. Yang kedua, disebabkan oleh pencemar yang terbesar dalam industri adalah industri penerbangan. Industri penerbangan, kapal terbang. Terutama sekali penerbangan jauh ataupun long haul flights international. Inilah yang paling banyak mengeluarkan karbon. Dan Sarawak selain daripada industri. Selain daripada industri, ya. Maksudnya penyumbang kedua terbesar dalam atau seluruh industri. Industri penerbangan lah yang paling banyak mengeluarkan karbon. Jadi Sarawak telah pun melihat ini dan terdapat satu teknologi baru iaitu menggunakan minyak sustainable ataupun minyak lestari untuk penerbangan, penggunaan kapal terbang. Dan dalam Englishnya adalah SAF ataupun Sustainable Aviation Fuel yang boleh dihasilkan melalui microalgae, lumut, mikro yang terdapat di Sarawak dan boleh dibiak dan di culture di Sarawak dengan menggunakan matahari daripada Sarawak, air laut daripada Sarawak, ya, dengan karbon dioksida daripada kilang-kilang dan boleh menghasilkan biofuel. Dan biofuel yang paling berkualiti tinggi adalah minyak untuk kapal terbang. Dan ini telah pun dibuktikan
oleh penerbangan Yang Berhormat Premier tempoh hari daripada Kuching ke Lima, ke Langkawi. Dan ini merupakan industri yang baru untuk kita dan boleh mengurangkan pencemaran udara melalui industri penerbangan. Dan industri yang kedua yang paling mencemarkan alam sekitar adalah industri minyak dan gas. Minyak dan gas ini merupakan kita ada banyak di perairan kita ada banyak sebenarnya. lagi dan kita juga dalam keadaan itu. Namun demikian, dasar untuk mengurangkan pengeluaran ataupun pencemaran alam daripada industri minyak dan gas adalah untuk mereka mengubah sedikit penggunaan minyak dan gas. Sekarang ini di seluruh dunia, penggunaan minyak dan gas adalah lebih untuk pengangkutan dan juga untuk tenaga, untuk industri dan sebagainya. Lebih kepada itu, iaitu lebih kurang 60% daripada minyak dan gas digunakan untuk memberi tenaga kepada industri dan pengangkutan. 40% daripada minyak dan gas digunakan untuk industri petrochemical ataupun menghasilkan bahan-bahan petrokimia. Contohnya baja, urea, plastik, composite material dan sebagainya. Ya. So sekarang 60% untuk pengangkutan, 40% untuk petrokimia. Jadi untuk kita menyelamatkan bumi, kita harus terbalikkan. Jumlah itu, petrokimia harus dinaikkan, penggunaan untuk pengangkutan dan industri dikurangkan. Barulah industri minyak dan gas boleh diteruskan seperti biasa dan boleh mendatangkan pendapatan juga dan memberi peluang pekerjaan. Dan walaupun ada pelepasan karbon juga di situ. Ya, sebab dia sudah berbeza. Ya, dia sudah berbeza. Untuk industri petrochemical tidak ada pelepasan karbon sebab ia menjadi barang, jadi benda kan. Kalau digunakan untuk kereta, so kereta itu akan mengeluarkan karbon. Maksudnya di situ barulah masuk kenderaan elektrik dan elektrik. Ya. Dan juga dasar Sarawak untuk mengurangkan penggunaan minyak dan gas untuk industri pengangkutan. Kita ada beberapa cara kan. Satu adalah bateri EV ataupun menggunakan bateri electric vehicle. Iaitu kenderaan yang menggunakan bateri. Itu adalah masalah alam. Namun pengeluaran bateri tersebut di negara tersebut adalah boleh dipersoalkan. Sebab kita tidak tahu apakah tenaga yang digunakan oleh negara tersebut untuk menghasilkan bateri tersebut. Adakah ianya tenaga hijau? Kemungkinan besar tidak. Ya. Dan yang kedua, masalah untuk bateri adalah disposal bateri tersebut ataupun pembuangan bateri selepas tamat hayatnya. Ya, selepas 7-8 tahun, bateri itu tidak dapat digunakan dan ianya merupakan satu masalah lagi. Sebab bateri adalah terdiri daripada bahan toksik seperti lithium, kobalt dan sebagainya. Jadi ini akan mendatangkan masalah lagi. Sebab itulah Sarawak terus pergi ke dasar penggunaan hydrogen fuel cell electric vehicle. Terus kepada hidrogen. Ya, tidak lagi kepada hanya untuk elektrik semata-mata. Tidak kepada bateri. Sebab hidrogen adalah hijau. Jadi sejauh mana doktor melihat penggunaan hidrogen ini dapat memberi pulangan kepada Sarawak? Memang kita dianugerahkan dengan banyak sungai, ada tenaga hidro, dengan banyak hujan, ada banyak air, dengan matahari, ada banyak solar. Jadi kita boleh mencebur diri dalam industri hidrogen. Dan di dunia, pengeluar hidrogen yang terbesar dan pengguna hidrogen yang terbesar adalah China. Yang kedua adalah Japan. Yang ketiga adalah Korea. Yang keempat adalah Eropah. Dan mungkin yang kelima adalah Sarawak. Baik, mungkin kita nak memperkatakan itu telah pun disuarakan sendiri oleh Yang Berhormat Doktor berkenaan dengan yang kelima ataupun keenam adalah merupakan Sarawak. Dan mungkin Malaysia secara amnya untuk menggunakan kenderaan hidrogen itu, apa sahaja yang dilakukan berkenaan dengan usaha perkilangan industri menggunakan tenaga hidrogen. Kita nak lihat selepas ini, sebenarnya kita ingin melihat sekali lagi tak lengkap jika kita tidak memperkatakan daripada sudut rakyat, daripada sudut penonton yang sedang melihat sekarang ini, perbincangan kita di Dialog TBS ini berkenaan dengan Sarawak menuju kelestarian alam sekitar, dan kita nak lihat di manakah rakyat di sini di dalam
kitaran ekonomi baharu ini, kita ingin lihat di manakah rakyat sebenarnya diletakkan. Adakah pulangan itu akan lebih besar selepas ini atau bagaimana? Kita nantikan jawapan daripada Yang Berhormat Doktor selepas kita berhenti rehat selepas ini. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Dialog TVS, dan anda sebenarnya masih lagi bersama dengan kami dengan topiknya adalah Sarawak menuju kelestarian alam sekitar bersama dengan tetamu khas kami di Dialog TVS, iaitu Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Dr. Azlan Abang Hibni masih lagi di studio bersama kita. Ya, dan kita sebenarnya sebelum beristirahat tadi kita ada mengatakan tentang di manakah rakyat di dalam kitaran tenaga boleh baharu atau industri baharu yang sedang diceburi oleh negeri Sarawak, yang sedang dipelopori oleh negeri Sarawak, yang Sarawak sebenarnya sekarang ini pun telah berada di mata dunia berkenaan dengan tenaga boleh baharu ini. Baik, Yang Berhormat Doktor, di mana rakyat sebenarnya di dalam kitaran tenaga boleh baharu? Ya. Yang pertama sekali, keuntungan untuk rakyat di Sarawak khasnya adalah kita boleh menyelamatkan bumi. Kita boleh memainkan peranan dalam usaha untuk menyelamatkan ataupun mengurangkan kesan daripada perubahan iklim. Itu yang pertama sekali, untuk kemudahan dan keselamatan rakyat sendiri dan juga generasi masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, barulah kita bercakap tentang keuntungan dari segi ekonomi. Ya. Seperti yang saya maklumkan tadi, yang pertama sekali adalah berkenaan dengan perdagangan karbon. Jadi mana-mana individu, rakyat, syarikat yang memiliki tanah yang luas, yang mempunyai banyak pokok, bakau dan sebagainya, boleh mencebur diri dalam perniagaan karbon. Ini merupakan satu ekonomi ataupun pendapatan barulah untuk rakyat yang memiliki tanah. Untuk rakyat yang tidak memiliki tanah, mereka juga mendapat limpahan daripada ekonomi tersebut melalui cukai. Kerajaan boleh mengenakan cukai jualan ke atas semua hasil-hasil bumi. Jadi cukai inilah yang dalam jumlah yang besar, yang berbilion-bilion. Ya, kita ada jumlah tadi, stok kita adalah 750 juta tan sehingga 1 bilion tan. Kita banyak boleh darabkan dan berapakah jumlah teks cukai yang akan kita kenakan. Jadi cukai ini akan boleh disalurkan kepada rakyat melalui berbagai cara lah. Dan yang difokuskan oleh Yang Berhormat Premier adalah melalui pendidikan. Dan kita insyaAllah dalam beberapa tahun lagi, apabila jumlah pendapatan kita sudah meningkat, kita akan fokus kepada pendidikan percuma untuk pelajar-pelajar Sarawak yang belajar di universiti-universiti Sarawak. Ada 5 buah universiti di Sarawak. Ianya akan menjadi pendidikan percuma. Ya. Dan juga kita akan dapat limpahan lain melalui pembangunan dan sebagainya, melalui dana-dana cukai yang meningkat tersebut. Yang kedua, melalui industri hidrogen. 1 kilang hidrogen yang boleh menghasilkan 100,000 tan hidrogen setahun memerlukan 1,000 pekerja. Jadi inilah merupakan satu peluang baru untuk belia-belia Sarawak mencebur diri dalam industri ataupun TVET, technical vocational, dan boleh mendatangkan pendapatan yang tinggi melalui industri-industri baru. Begitu juga dengan solar, kita juga memerlukan pekerja-pekerja yang mahir dalam penyelenggaraan solar panel dan sebagainya. Juga dalam industri algae memerlukan banyak technical expertise dalam bidang ini, dan juga dalam bidang industri angin, offshore wind tadi. Semua ini memerlukan banyak tenaga teknikal untuk belia-belia kita. Baik, Doktor, kita sebelum beristirahat tadi, YB ada berkatakan tentang bila kita tidak melihat kepada penggunaan kenderaan elektrik, tapi kita melihat kepada penggunaan hidrogen. Jadi sementara tadi juga YB Doktor ada mengatakan bahawa
apabila keuntungan atau teks pada pemberangkapan itu kita dapat, dan Kerajaan Sarawak akan memberikan pendidikan secara percuma. Selepas pendidikan, ada satu industri yang bakal diwujudkan, iaitu hidrogen, seperti mana yang YB Doktor cakap tadi, adalah untuk memberi peluang juga. Sekitar ada 1,000 tenaga kerja yang bakal dibawa masuk di kalangan rakyat Sarawak khususnya. Tapi apa selepas itu lagi? Mungkinkah kita memperkatakan tentang hidrogen dan kenderaan elektrik? Kenderaan itu perlu bergerak menggunakan bateri juga dan hidrogen pada masa sama. Jadi kalau dalam tempoh jangka masa panjang, kita tidak melihat perkara ini dalam tempoh 5 ataupun 10 tahun, tapi kita memperkatakannya mungkin pada 20-50 atau 27 tahun lagi untuk kita memperkatakan perkara itu. Jadi industri apakah selepas ini? Mungkin penciptaan bateri, sebab doktor ada menyebut, Doktor ada menyebut kita tidak tahu penghasilan bateri itu sendiri, adakah dia lestari ataupun tidak. Jadi Sarawak selepas ini mencipta bateri mungkin. Kita sudah mempunyai perancangan untuk membina kilang di Kuching untuk menghasilkan bateri fuel cell, hydrogen fuel cell. Iaitu bateri khas untuk penggunaan hidrogen, bukan bateri elektrik lah. Jadi ini juga akan mendatangkan banyak lagi peluang pekerjaan dan perniagaan, dan kita akan menghasilkan kenderaan, insyaAllah lah. Kita akan menghasilkan kenderaan hidrogen kita sendiri, insyaAllah dalam beberapa tahun lagi. Dan juga kita boleh lihat ART kita, Autonomous Rapid Transport, yang sudah pun dalam percubaan di Kuching, dan ianya akan menjadi satu sistem pengangkutan yang baru untuk Sarawak. Dan kita akan bermula di Kuching, dan ini akan menjanakan banyak lagi peluang-peluang ekonomi untuk belia, untuk maintenance dan perniagaan dan sebagainya. Kerana stesen hidrogen akan dibina di Semarahan, dan juga di banyak-banyak tempat lah, sebab ianya memerlukan supply hidrogen yang mencukupi. Dan sistem pengangkutan ini bukan hanya saja akan terhad ke Kuching, tapi kita juga mempunyai perancangan untuk membawa sistem LRT ini ke bahagian-bahagian lain, ke bandar-bandar lain, contohnya Sibu, Bitulu, Miri, dan mungkin akhirnya seluruh Sarawak. Dan ini merupakan satu industri yang berpanjangan, yang long term, yang besar, dan bukan saja boleh mendatangkan hasil secara ekonomi, tetapi kita boleh turut serta dalam pengawalan perubahan iklim. Ini yang lebih penting lah daripada segalanya. Ada tak di dalam perancangan mungkin daripada pihak kementerian dan kerajaan negeri sendiri sebenarnya berkenaan dengan untuk mengitar semula, untuk melestarikan alam sekitar ini? Kita tidak hanya memperkatakan tentang apa yang berada di udara, tapi mungkin yang di darat ini seperti kita mengambil alih daripada kitar semula itu untuk dijadikan pada sumber tenaga. Ada atau tidak? Ada, ya memang ada. Sebenarnya ini adalah satu perkara yang sangat penting. Kerana peranan asas untuk komuniti dan masyarakat kita untuk menyumbang ke arah pengawalan perubahan iklim adalah melalui kitaran semula. Ini merupakan satu isu yang sangat-sangat asas dan sangat-sangat penting sebenarnya. Jadi komuniti dan masyarakat di luar mestilah mengubah sikap terhadap kitaran, mengitarkan semula segala sampah-sampah yang terbuang dan sebagainya, yang sebenarnya boleh menjadi hasil, boleh jadi tenaga, ekonomi, boleh menjadi tenaga melalui sistem biomass yang boleh menghasilkan hidrogen akhirnya. Ya, kita mempunyai teknologi tersebut. Cuma kita terpaksalah mengubah minda, mentaliti dan sikap komuniti kita terhadap kitaran semula. Maksudnya sampah kepada duit begitu? Ya, sampah kepada duit. Ya, waste to energy. Waste to energy. WTE. WTE. Ya. Dan selepas komuniti sedar, mempunyai kesedaran, dan setelah industri kitaran semula ini menjadi besar, ianya akan menjadi satu ekonomi baru, iaitu circular economy ataupun ekonomi kitaran. Dan kita dah pun membina 2 buah kilang
yang mencebur diri dalam industri secara besar-besaran, iaitu satu kilang di Kuching, yang mengiktirafkan semula tayar-tayar terpakai. Kerana di Sarawak kita menghasilkan setahun 1.5 juta tayar terpakai. Dan semua tayar-tayar ini boleh diproseskan dengan menggunakan mesin dan dihancurkan dan boleh menghasilkan rubber mats untuk playground, untuk taman permainan kanak-kanak tu, safety mat tu. Itu adalah dibuat di Kuching, Sarawak dan juga dieksport. Syarikat itu adalah hak milik kerajaan dan telah pun berjalan selama lebih 10 tahun. Dan syarikat yang kedua adalah syarikat yang mengiktir semula hasil buangan daripada septik, daripada septik di rumah-rumah kita, dan boleh boleh menghasilkan baja dan juga bata batu untuk ni lah, batu untuk buat rumah tu. Batu. Jadi inilah bukan industri. So maksudnya rakyat perlu faham sebenarnya ini bukan sahaja bila kita mengatakan tentang kelestarian, ini bukan hanya untuk kita faham dan kita masukkan dalam fikiran kita bahawa kita perlu mencintai alam sekitar, tapi ada pulangan di sebaliknya. Baby, kita ada baru-baru ini ada pada sekitar Julai berkenaan dengan National Energy Transition Roadmap. Ada juga YB mengatakan bahawa NETR ini agak selari dengan Sarawak, tapi Sarawak sebenarnya dah memang berada di rantaian itu sebenarnya. Jadi bagaimana nak diasimilasikan dengan NETR itu sendiri dengan Kerajaan Negeri Sarawak untuk bergerak secara sekali, bagaimana? Kita tidak mempunyai masalah sebab kita sudah pun merangka perancangan tersebut yang seumpama NETR dalam PCDS 2030 2 tahun yang lepas, lebih awal lagi daripada Kerajaan Pusat. Dan juga kelainan Sarawak adalah kita mempunyai undang-undang kita sendiri berkenaan dengan alam sekitar, iaitu ordinance yang dinamakan NREO 1958. Sebelum Malaysia lagi, kita sudah pun mempunyai undang-undang tersebut, iaitu NREO 1958. Dan NREO maknanya Natural Resources Environment Ordinance. Jadi maknanya Sarawak boleh berjalan sendiri dan sebelum terbentuknya Malaysia. Lagi. Dan kita boleh melaksanakan apa-apa strategi dan perancangan berkenaan dengan alam sekitar, kelestarian alam sekitar, tenaga baru dan sebagainya. Jadi inilah merupakan kekuatan Sarawak. Sama juga serupa seperti minyak dan gas, kita mempunyai OMO 1958, All Mining Ordinance 1958. Jadi kita juga mempunyai kuasa untuk menjalankan apa juga perancangan dan aktiviti berkenaan dengan minyak dan gas dan juga sumber asli kita sendiri. Baik. Jadi baru-baru ini doktor, sebenarnya Premier Sarawak ada menyebut bahawa penggunaan kayu pellet juga akan termasuk dalam tenaga boleh baharu ni. Jadi mungkin doktor sendiri boleh terangkan bagaimana sebenarnya kaedah penggunaannya nanti. Sebenarnya kita sudah pun mengeksport kayu-kayu pellet daripada Sarawak ke Eropah untuk digunakan di kilang-kilang penjana tenaga elektrik di Eropah, dan ini merupakan tenaga hijau. Bukan daripada nuklear, bukan daripada arang dan bukan daripada minyak dan gas. So insyaAllah kalau kita mempunyai perancangan yang baik di masa depan, kita juga akan boleh menggunakan sumber kayu-kayu pellet ini untuk menghasilkan tenaga hijau di Sarawak sendiri, selain daripada tenaga hidro dan solar dan sebagainya. Baik, sebenarnya kita ada satu soalan sebenarnya kita nak bertanyakan kepada Yang Berhormat Doktor sebenarnya. Sepanjang mungkin sebelum tertubuhnya lagi kementerian telah bawa ke atas meja perbincangan untuk mengetahui apakah usaha-usaha yang dilakukan negara-negara membangun bagi memastikan usaha untuk kelestarian dan tenaga ini benar-benar memberi impak yang terbaik pada sudut ekonomi dan juga rakyat secara amnya. Tapi saya nak YB Doktor untuk menjawabnya selepas kita berhenti rehat sekali lagi. Jadi kepada anda jangan ke mana-mana, kita ingin minum air secawan baru kita kembali selepas ini.
kembali dalam Dialog TVS, masih lagi bersama saya Akmal Saleh dan juga Saya Syah Rizal, dan juga tetamu khas kita pada hari ini Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hibni. Dan untuk meneruskan lagi perbincangan kita dengan lebih lanjut mengenai Sarawak di blok terakhir untuk menuju ke arah kelestarian alam sekitar. Sebenarnya saya difahamkan oleh doktor sendiri, doktor telah pergi ke banyak tempat untuk belajar dan juga baru-baru ini di Norway, ya doktor. Dan saya tertarik sebenarnya dengan delegasi doktor dan juga Premier Sarawak kita, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jari Tunopeng, ke Norway baru-baru ini. Dan mungkin doktor boleh kongsikan pengalaman ketika berada di sana, bukan saja untuk belajar tetapi mungkin boleh secara tidak langsung kita melihat ekosistem itu. Ekosistem itu bagaimana sebenarnya boleh diimplementasikan di Sarawak. Kita membuat lawatan rasmi ke Norway sebab kita perlu faham tentang industri CCUS tadi, iaitu Carbon Capture, Usage and Storage, sebab Norway merupakan negara yang paling canggih lah dengan teknologi mereka. Namun demikian, kita dapati bahawa teknologi mereka tidak berapa sesuai lah untuk dilakukan di Sarawak. Sebab di Sarawak kita boleh menjalankan CCUS dengan cara yang lebih mudah lagi daripada sistem tersebut. Namun kita banyak berkongsi dan belajar dan berbincang dengan pihak Norway. Dan mungkin ada syarikat mereka yang akan melabur juga di Sarawak, yang akan menceburi diri dalam penyimpanan karbon tersebut. Sebab di dunia hanya beberapa syarikat sahaja yang boleh menjalankan penyimpanan karbon. Contohnya syarikat-syarikat besar minyak seperti ExxonMobil, Shell, Petronas, Equinor daripada Norway, Storegga daripada Canada dan sebagainya. Dan inilah merupakan reference point kita. Dan di Sweden kita mempelajari tentang waste to energy tadi. Kitaran semula bahan buangan kepada sumber tenaga. Dan kita akan terus berhubung dengan pihak di Sweden, dan kemungkinan kita akan menggunakan teknologi mereka di Sarawak. Dan yang ketiga, kita pergi ke London, lebih kepada perbincangan mengenai perundangan. Sebab perundangan merupakan satu framework yang sangat penting dalam industri ini, selain daripada framework industri, technical, keuangan, perniagaan, cukai dan tenaga manusia. So ada 4 perkara yang kita mesti sediakan dahulu sebelum kita menceburi diri dalam apa juga industri hijau, terutama sekali industri besar lah seperti hidrogen, CCUS dan sebagainya. Jadi di London kita telah pun mempelajari sistem perundangan mereka yang hampir serupa dengan sistem perundangan Sarawak dan juga Malaysia. So, maksudnya itu yang dirangkumkan dalam tempoh lawatan itu sendiri. Jadi YB Doktor, adakah Sarawak sampai sini melihat untuk menjadi sebagai satu hub? Ada yang mengatakan kita bakal juga menjadi sebagai salah satu hub terbesar di rantau Asia. Jadi kita ingin dengar sendiri daripada YB Doktor sendiri untuk penerangan lebih jelasnya sebagai hydrogen powerhouse itu sendiri. Bagaimana kita melihat ke hadapan? Kita pasti benda ni adalah berkenaan dengan PCDS pasca COVID development 2030. Tapi bukan 2030 je lah. Kalau boleh kita nak lihat benda ni tak stop di situ. Tak jangka yang panjang. Kena ada 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 15 tahun lagi atau bagaimana sebagai hydrogen powerhouse ataupun new renewable energy powerhouse. Dalam kehidupan manusia di zaman sekarang, zaman moden yang memerlukan banyak tenaga, sumber tenaga sebenarnya, dalam apa jua bidang yang kita lakukan, baiknya bidang pertanian, perindustrian, pengangkutan, pembinaan dan sebagainya, semuanya memerlukan tenaga. Jadi tenaga merupakan satu perkara yang sangat-sangat penting untuk sesebuah negara. Jadi Sarawak awal-awal telah pun melihat perkara ini dan kita telah pun menyediakan strategi. Contohnya bidang hydropower, kita meningkatkan lagi pengeluaran tenaga melalui empangan hidro dan juga melalui solar, juga melalui hidrogen, dan sekarang microalgae dan juga offshore wind, angin. Dan ini akan menjadi perkara yang sangat-sangat penting. Bukan saja untuk kita mengawal
perubahan iklim, tetapi Sarawak yang telah dianugerahkan oleh Ilahi dengan tanah yang luas, dengan sungai yang begitu banyak, dengan matahari yang begitu banyak, dan hujan dan air dan sebagainya, dan pemimpin-pemimpin yang benar-benar committed. InsyaAllah satu hari nanti Sarawak akan menjadi good political will. Ya, good political will, strong political will. Dan insyaAllah Sarawak akan menjadi powerhouse, bukan saja dalam tenaga hidro, tetapi juga tenaga-tenaga lain seperti hidrogen, microalgae dan sebagainya. Itu antara fokusnya. Ya. Jadi untuk yang di rumah sebenarnya sekarang ini, kalau yang dah menonton pada awal, jadi apa yang mereka faham sekarang ni, carbon, saya ada tanah, saya ada sebidang tanah, saya ada kawasan mungkin yang ada yang bertanam, bercucuk tanam, saya boleh buat penangkapan karbon. Ada yang ada sampah mungkin banyak, diorang kumpul-kumpul sebelum ni dia hantar untuk jual tin sahaja. Bagi dia kalau jual tin aluminium boleh dapat duit, tapi selepas ni jual sampah saja pun dah boleh. Tapi sejauh mana perkara itu boleh diorang faham? Adakah diorang boleh terus pergi kepada kementerian, nampak aja lambang kementerian tenaga dan kelestarian alam kita, diorang terus masuk hantar borang isi atau macam mana sebenarnya selepas ini? Apa yang rakyat perlu tahu? Silakan Wahyu Doktor. Untuk perniagaan karbon, carbon trading melalui pokok-pokok mereka, kita sudah pun mempunyai pelesenan dan perundangan untuk memudahkan rakyat mencubur diri dalam bidang perniagaan karbon. Namun dia mempunyai banyak syarat-syaratnya. Contoh, saiz tanah. Saiz tanah yang dibenarkan untuk mencuburi bidang perniagaan karbon adalah sekurang-kurangnya 100 hektar. 100 hektar. 100 minimum 100 hektar. Sebab kos untuk membayar konsultan karbon dan untuk memproses, membuat kiraan dan sebagainya adalah sangat tinggi. Jadi minima 100 hektar boleh mendatangkan sedikit keuntungan kepada pemilik tanah tersebut. Lebih baik kalau mereka boleh bergabung. Bergabung mungkin 4-5 bidang untuk menjadi sekurang-kurangnya 500 hektar. Barulah boleh mendapat keuntungan yang pulangan yang lebih besar dan lebih bermakna. Kalau lebih besar lagi baguslah. Sebab itulah syarikat yang pertama yang diberikan lesen untuk carbon trading adalah syarikat pembalakan di Sarawak. Syarikat yang terbesar, syarikat pembalakan yang terbesar. Jadi ini merupakan satu kejayaan sebab industri pembalakan adalah industri yang tidak begitu mengikut lunas-lunas kelestarian alam sekitar sebab mereka menebangkan pokok. Tetapi dengan adanya perniagaan karbon, selepas mereka mengira beza di antara penebangan ataupun pembalakan dengan kredit yang diperolehi daripada karbon yang disimpan di dalam pokok, mereka dapati bahawa pendapatan daripada perniagaan karbon lebih lumayan lagi daripada perniagaan pembalakan. Jadi ini merupakan satu perkara yang sangat-sangat baik. Bukan sahaja untuk mengurangkan perubahan iklim, kesan perubahan iklim, tetapi boleh mendatangkan ekonomi baru yang lebih mudah, yang tidak mengeluarkan peluh pun. Cuma mereka harus membayar konsultan karbon untuk proses penjualan karbon kredit tersebut. Jadi boleh datang sesiapa saja yang mempunyai bidang-bidang tanah yang besar, boleh email ke email kita lah. Yang tertera. Yang tertera bawah tu. Dan kita akan memimpin mereka ke arah untuk mendapatkan pelesenan dan sebagainya. Baik. Sebagai penutupnya. Jadi mungkin apa sebenarnya tahap kesediaan Sarawak pada ketika ini? Adakah bersedia untuk berkongsi tenaga-tenaga yang kita ada kepada dunia satu hari nanti, Doktor? Pada waktu ini kita belum bersedia sebab kita melalui 4 empangan tersebut, kita baru boleh menjanakan tenaga sebanyak 5,400 megawatt. Jadi dalam masa 6 tahun ini kita harus meningkatkan lagi pengeluaran tenaga tersebut kepada 8,000 megawatt. Maknanya ada 3,000 lebih, 3,000 dalam 3,000 megawatt lagi. Harus ditambah melalui solar terapung dan juga melalui
empangan bertingkat ataupun cascading dam. Jadi setelah itu barulah kita boleh berkongsi dengan negara-negara lain, contohnya negara jiran kita seperti Brunei, Sabah, Filipina dan juga Singapura. Namun demikian Sarawak sudah pun menjual 300 megawatt tenaga hijau ke negara jiran kepada Kalimantan sejak beberapa tahun yang lalu. Sudah pun kita berkongsi tenaga. Dan di seluruh ASEAN kita mempunyai perancangan ASEAN Grid, ASEAN Grid bersama-sama dengan Kalimantan yang akan juga membina banyak lagi empangan hidro dengan kerjasama Sarawak melalui Sarawak Energy Berhad SEB. Dan ini kerjasama antara Kalimantan, Indonesia dan juga Sarawak akan menghasilkan powerhouse daripada Borneo sebenarnya. Seluruh Borneo itu boleh menjadi kuasa tenaga hijau di masa akan datang, insyaAllah. Itu merupakan antara yang boleh kita rangkumkan sepanjang kita bersiaran selama 1 jam ini, tapi mungkin ada soalan satu cepu mas selepas ini. Bila dah semua tenaga ni dah kita dapat kan, YB Doktor, kita dah dapat ni, mungkinkah selepas ini tak perlu bayar bil elektrik, lebih kurang macam tu. Orang kampung dah cakap kaya dah ni, kita dah ada tenaga solar, kita dah ada semua. Mungkinkah cukup kapasiti itu dengan 4 empangan kita ada? Mungkinkah cukup untuk membekalkan tenaga itu di kepulauan ini sendiri? Sarawak khususnya. Sebenarnya tarif elektrik di Sarawak adalah yang terendah di rantau ini Asia, bukan sahaja di Malaysia, yang terendah pada waktu ini. Dan kita juga memberikan subsidi dan tidak mustahil mungkin tarif itu akan dikurangkan lagi ataupun dengan adanya penghasilan cara-cara tenaga baru. Dan juga kita akan mengubalkan undang-undang tenaga kita di Sarawak pada bulan November ini dalam persidangan DUN yang akan datang, di mana masyarakat, rakyat dan komuniti boleh menjual tenaga kepada pihak Sarawak Energy Berhad dan kerajaan melalui, contoh, kalau rumah-rumah ataupun projek perumahan mempunyai tenaga solar di rumah-rumah mereka dan mereka mempunyai lebihan tenaga, mereka akan dibenarkan untuk menjual lebihan tenaga itu kepada grid Sarawak Energy Berhad. Jadi ini merupakan satu pendapatan yang baru. Bukan saja mendapat tarif yang rendah, tetapi mereka boleh menjualkan tenaga lebihan tersebut daripada projek perumahan mereka ataupun taman mereka, kampung mereka kepada grid utama elektrik di Sarawak. Dengan duduk di rumah boleh menjana boleh menjanakan elektrik. Baik. Itu merupakan kata-kata penutup daripada tetamu khas kita, iaitu yang berhormat Dr. Azlan Abang Hipni, merupakan Timbalan Menteri Kelestarian Alam Sekitar dan juga Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak. Dan itu sebenarnya itu yang dapat kita kongsikan untuk waktu ini. Jadi kepada anda di rumah ingin mengetahui lebih lanjut di manakah mereka boleh melihat kita dan menyaksikan apa yang kita adakan ini, di mana, Akmal? Jangan lupa untuk saksikan juga kami di social media TVS maupun Facebook, TikTok dan juga YouTube, dan juga untuk saksikan secara live yang bersiaran secara langsung setiap jam 8.45 malam setiap Khamis. 8.45 malam, dan anda boleh hantarkan sebarang komen dan juga cadangan. Juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang anda ingin anjurkan kepada kami untuk kami ajukan kepada mereka yang berwajib. Sila, jangan malu, jangan segan. Itu saja daripada kami. Terima kasih sekali lagi. Kita ingin ucapkan kepada tetamu kita. Saya Syahrizal Arifin. Dan saya Akmal Saleh. Salam Sarawak, Maju Makmur. Jumpa lagi.